Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kita akan sambung kuliah kita bagi khusus DNB 4233, proses fabrikasi logam, metal fabrication process, Google Classroom 5 bagi minggu keempat. Baik, kita lihat apa yang kita belajar pada hari ini ya. Pertama sekali kita akan pergi kepada tafsiran lukisan kejuruteraan. Apa yang didefinisikan sebagai lukisan kejuruteraan. Lukisan kejuruteraan merupakan proses menghasilkan pelan sesuatu yang menggambarkan dengan tepat satu objek kejuruteraan dari pelbagai sudut kejuruteraan awam, mekanikal, elektrikal dan sebagainya. Ini merupakan kaedah terbaik untuk komunikasi ataupun bahasa piawai antara jurutera dan teknologis. Kod bagi simbol kimpalan merujuk kepada kod piawaian antarabangsa ISO 128. Lukisan kejuruteraan berbeza dengan lukisan visual dari sudut tafsiran subjektif. Kalau kita lihat lukisan kejuruteraan ini dia menggunakan alat-alat yang tertentu berbanding dengan lukisan visual ya. Lukisan visual ni dia lebih pada gambaran daripada mata dan pemikiran, sedangkan lukisan kejuruteraan ni lebih nyata. Baik, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Kita lihat apakah dia objektif lukisan kejuruteraan. Lukisan kejuruteraan ini merupakan bahasa perhubungan antara semua pihak yang terlibat dalam aktiviti kejuruteraan. Dia merupakan alat perhubungan lah ya, antara semua pekerja dengan majikan ataupun termaktub dalam kontrak. Yang kedua dia untuk memastikan piawaian dapat dicapai pada semua peringkat. Dia menipukan piawaian ya, satu kod yang mana kod bergantung kepada kod yang kita dapatkan sama ada ISO ataupun ASME dan boleh dicapai pada semua peringkat. Yang ketiganya objektifnya ialah menyampaikan idea dengan berkesan menggunakan simbol yang standard dan mudah difahami. Dan akhir sekali, lukisan kejuruteraan boleh diklasifikasikan kepada yang pertama, lukisan kerja yang merupakan lukisan tunggal, lukisan mesin yang merupakan lukisan berbilang komponen dan akhirnya lukisan geometri yang merupakan asas kepada semua lukisan kejuruteraan. Jadi itu tiga klasifikasi bagi lukisan lah. Okey, ini adalah satu contoh lukisan kerja. Kalau kita lihat dalam lukisan kerja ni, kita lihat ya, ada simbol, kemudian ada bahagian ya, ada bahagian-bahagian yang dilabelkan. Dan dalam lukisan pemasangan ni juga ada dimensi ataupun ukuran. Okey, di sebelah atas jadual ini menunjukkan penerangan tentang bahagian-bahagian yang terdapat dalam lukisan ini. Ini adalah lukisan isometrik dan ini adalah lukisan daripada pandangan sisi ortografik. Dan di sebelah bawahnya ialah item-item yang merupakan perkara-perkara penting yang dinyatakan sama ada dalam kontrak ataupun penerangan tentang keseluruhan lukisan ini. Baik, itu adalah lukisan kerja. Kita pergi kepada contoh lukisan mesin. Okey, lukisan mesin ini lebih berfokus kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan mesin dan dilukis mengikut skala yang tertentu dan dinyatakan berdasarkan simbol tadi. Kalau kita lihat ini adalah pelan bagi bolt pelan bagi bolt, kepala bolt, dan ini adalah pandangan sisi bagi bolt bolt dan nut tadi Kemudian ini kita nyatakan dari segi pandangan dari segi pandangan yang sama pandangan yang sama. Jadi lukisan mesin ini lebih kepada komponen-komponen ataupun peralatan-peralatan mesin. Baik, kita lihat pula apa yang dinyatakan lukisan geometri. Lukisan geometri seperti yang kita tahu di peringkat awal tadi merupakan asas kepada semua lukisan-lukisan komponen tadi. Okey, kita lihat ini adalah salah satu contoh sesendal sesendal yang dilukis dari segi pandangan. Yang pertama ini adalah pandangan dari segi pandangan pelan pada atas Jadi ini adalah jenis-jenis sesendal ataupun washer. Dan kita lihat kalau di sini dari pandangan tepi, ini pandangan tepi bagi washer, dan ini pandangan pelan. Ini juga pandangan sisi, pandangan tepi, dan ini adalah pelan.
sebagai washer. Jadi lukisan geometri ini adalah menggambarkan bagaimana kita nak melukis satu komponen mesin dengan dimensi dan perkara-perkara yang berkaitan dengan lukisan itu. Baik, seterusnya kita lihat pada lukisan kerja. Kita terus pergi kepada apa dia lukisan kerja. Lukisan kerja ni merupakan penerangan bagaimana komponen dihasilkan. Terdiri daripada pertama, lukisan terperinci, kedua, lukisan butiran, ketiga, lukisan bahagian, dan akhirnya lukisan pembuatan. Lukisan kerja ini mengandungi semua fakta yang berkaitan dengan apa? Okey, pertama sekali, bilangan komponen yang terdapat dalam sesuatu produk. Kedua, bahagian-bahagian produk tersebut. Ketiga, jenis bahan produk tersebut. Keempat, kriteria geometri. Kelima, penyudahan ataupun kerja akhir, finishing. Dan akhir sekali, nama, butiran, pemilikan dan pembuat, seperti yang kita lihat pada lukisan pemasangan tadi, contoh tadi. Kita lihat pula pada lukisan mesin. Apa dia lukisan mesin? Lukisan mesin ini juga dikenali sebagai lukisan pemasangan, fitting. Tujuan utama lukisan ini, pertama, menunjukkan semua komponen mesin. Kedua, menunjukkan kedudukan komponen. Ketiga, menerangkan butiran lengkap setiap bahagian secara terurai, pecahan. Dan yang keempat, memudahkan pemasangan komponen. Itu adalah tujuan utama lukisan mesin tadi, ataupun lukisan pemasangan dengan kata lain. Lukisan ini boleh wujud dalam keadaan pemasangan penuh atau separa. Maknanya lukisan ini kita boleh tunjukkan sama ada penuh ataupun separuh. Contoh pemasangan yang wujud dalam lukisan mesin ini adalah pemasangan sebuah kereta yang terdiri, contohnya, pertama, pemasangan lengkap sebuah kereta. Ini sebuah kereta. Kedua, pemasangan enjin kereta yang boleh dikebelaskan lagi. Maknanya dalam enjin kereta tu ada bahagian karburator, ada bahagian manifold, jadi boleh dipecahkan lagi. Yang ketiga, pemasangan bahagian-bahagian kereta, contohnya pintu, bumbung dan sebagainya. Jadi kereta tu dipasang, dipecahkan daripada bahagian hadapan, belakang, tepi, atas dan bawah. Itu contoh dalam lukisan mesin. Seterusnya kita pergi kepada apa dia lukisan geometri. Lukisan geometri ni adalah untuk menghasilkan lukisan kejuruteraan dengan tepat. Tepat maknanya berskala. Menggunakan gabungan beberapa teknik, contohnya penghasilan lukisan elips, pentagon dan sebagainya. Menggunakan alat-alat asas seperti kompas, pensil dan sebagainya. Ini penggunaan alat dalam lukisan geometri. Faktor pertimbangan menghasilkan lukisan geometri yang baik ialah, pertama, kefahaman dan kemahiran menggunakan kaedah. Maknanya pelajar perlu mempunyai kemahiran. Individu perlu mempunyai kemahiran untuk melukis lukisan geometri. Kedua, kekemasan objek dan lukisan. Lukisan yang dihasilkan mesti kemas dan boleh dibaca oleh individu lain. Ketiga, kekemasan dan kebersihan lukisan. Ini faktor dari segi hasil lukisan. Dimensi yang tepat, ukuran ataupun penyertaan ukuran yang tepat. Kecekapan melukis, maknanya kemahiran lah, kemahiran melukis. Dan akhir sekali, kecekapan berulang akan meningkatkan kemahiran. Maknanya latihan yang banyak boleh meningkatkan kecekapan anda, kecekapan dalam melukis lukisan geometri. Baik, saya rasa itu saja bagi kuliah minggu yang keempat ni. Kita akan sambung kepada kompetisi yang seterusnya pada kuliah minggu yang kelima. Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.